Okey, waktu sekarang ni 10.42 pagi dan kita dah pun bersama dengan 3 orang tetamu kita yang DM katakan kepada anda tadi, tapi DM tak kenalkan lagi siapakah mereka ini. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tu dia suara bass pun ada. Yang suara Cik Kak ni. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, dan mereka ini adalah merupakan pelajar di UNIZA, Universiti Sultan Zainal Zainal. Abidin. Sultan Zainal Abidin. Dulu namanya KUZA kan? Yes. Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Dan DM ingat senior DM dulu masa kat sekolah pun pernah belajar di situ. Dan okey. Dan mereka di sini berada di Konti My Suara FM dijemput khas sempena program Bicara Orang Muda petang ini yang berlangsung di Rumah Pena, dan mereka berada di sini sebagai wakil-wakil. Inilah dia wajah-wajah belia yang akan orang kata apa, yang akan menyinari sistem pentadbiran negara suatu hari nanti, insya-Allah. Okey, kita nak berkenalan dengan mereka ni. Yang sebelah kiri ni yang pakai baju kemeja dengan tie hitam handsome ni. Terima kasih. Okey, kita berkenalan dengan yang pertama ni. Siapa namanya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada My Suara FM atas jemputan kepada Universiti Sultan Zainal Abidin untuk berkongsi pandangan kami generasi muda dalam konteks negara. Nama saya Muhammad Nur Syazwan bin Zainuddin. Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan, Pengurusan Risiko dan Takaful, tahun pertama dan berasal daripada Pulau Pinang. Berisiko sungguh nak bercakap dengan dia. Okey, itu dia. Peserta katanya. Okey, ini dia. Nur Syazwan Yes, okey, kita nama panggilan manjanya Syazwan. Syazwan. Okey. Kemudian kita bersama dengan Ju Ariana. Okey, Ju, boleh cerita sikit tentang diri Ju? Saya Ju Ariana binti Ibrahim. Biasanya saya berhenti sebab nama saya ada jarak. Mudahnya dipanggil sebagai Ju. Saya pelajar. Oh, maksudnya nak sebut nama Ju tu Ju Ariana. Dia kena ada Saya pelajar tahun akhir ijazah sarjana muda Bioteknologi Pertanian tahun akhir dengan kepujian. Cumanya bezanya kami sebab kami ada 3 kampus. Dan saya duduk di kampus yang paling baru di UNIZA bermula pada September 2013. Tu dia. Mereka berdua daripada kampus Kombadak dan saya kampus Tembilat. Seronoklah untuk saya kongsi sebab kami baru saja pindah ke sana dalam tempoh setahun. Oh, tu dia. Masih orang kata masih bau bata lagi. Bau bata tu lekat Panas lagi tu. Panas lagi kat situ. Okey, itu dia. Bersama dengan Ju. Kemudian yang ketiganya, ini pun handsome juga ni. Terima kasih. Nama nak kenal ya, nama. Okey, kita nama kira. diberi Aziami Abdul Aziz, asal Kuala Lumpur. Mengambil ijazah sarjana muda Pengurusan Risiko dan Takaful, semester 3 tahun kedua. Kalau di Niza saya mungkin dikenali dengan Kolej Kedaman lah. Saya selalu bidang Kolej Kedaman saya terlibat lama dalam dah 3 tahun. Jadi saya bantu tentang segi kebajikan. Okey, so kita bersama di Konti My Suara FM ketika ini bersama dengan Syazwan, bersama dengan Ju dan Ju kan? Ya. Kan? Dan juga bersama dengan Aziami. Aziami. Ya. Panggil Ami. Ya. Macam nama member I juga panggil Ami. Okey, mereka di sini datang ke Konti My Suara FM ni bersempena dengan program Bicara Orang Muda. Yang akan berlangsung pada petang ini di Rumah Pena dalam satu sesi temu bual yang dianjurkan oleh My Suara FM dan juga Rumah Dewan Amal Islami. Ya betul. Dewan Amal Islami Damai. ataupun nama singkatannya Damai. Okey. Dan terima kasih sekali lagi kerana sudah datang ke My Suara FM. Dan kita tahu dalam keadaan sekarang ini baru-baru ini saja kalau anda semua alert tentang Parlimen Belia yang baru saja dilancarkan tahun ini. Walaupun setelah 2 tahun lepas mereka cuba untuk melancarkan Parlimen Belia. Tapi kita bukan nak cerita pasal Parlimen Belia. Anda semua adalah berada lagi di peringkat bawah. Ada tak di antara korang semua yang dah pun berada dalam Parlimen ataupun Saya 2 tahun lepas saya merupakan peserta ahli Parlimen Belia Percubaan. Dan mewakili Nibun Tebal P056. Oh, ini sama-sama geng dengan Yusof Ghani juga ni. Kenapa? Okey, kenal tau. Kenal. Mesti kenal orang Penang juga kan. Tu dia. Okey, maknanya macam Syazwan mungkin sudah berpengalaman sedikit berada dalam Parlimen Percubaan. Okey, sebenarnya kita nak tahulah, kita bercakap tentang soal belia, bicara orang muda. Orang muda ni dia ada macam-macam idea dalam kepala dia. Tapi dari segi
pandangan you all sendiri sebagai orang muda, apa sebenarnya yang orang muda inginkan, perkara yang paling besar lah yang diinginkan perubahan dalam Malaysia ni sendiri? Mungkin Syazwan ada pandangan. Syazwan. Okey, terima kasih. Kalau dari segi pandangan saya melihat generasi muda pada hari ini ataupun generasi belia yang mana lingkungan umurnya daripada berumur 15 tahun sehingga ke 40 tahun kalau mengikut Kamus Dewan. Golongan belia ini adalah golongan yang kita lihat semakin hari semakin cakna dengan hal negara. Jika dilihat sejarah sebelum merdeka, yang mana bila kita nak lihat isu-isu negara sangatlah sukar, tetapi jika dilihat dalam konteks negara hari ini, keseluruhan generasi muda semakin alert dengan isu-isu yang berkaitan dengan negara. Saya melihat apa yang dimahukan oleh generasi muda adalah satu perubahan. Maksudnya perubahan bukannya perubahan sebuah kerajaan, tapi perubahan dari segi pemerintahan dan juga pemerintahan, supaya suara anak muda ini didengari oleh pihak tertinggi negara. Okey, kalau bagi Ju sendiri, apa sebenarnya yang ingin orang muda inginkan? Apa yang saya lihat, sebab kita tahu sifat belia ini lebih kepada jiwa yang bukan memberontak, tapi dia dalam satu fasa yang mana sangat aktif dan dia melihat semua perkara dari sudut sama ada baik atau tidak baik. Kalau yang baik itu dia nak lagi baik, yang tak baik tu dia jadikan lebih baik. Sebab apa yang saya melihat dengan penubuhan Parlimen Belia ini adalah satu platform yang sangat baik, yang mana sebab kita tahu jiwa belia itu bagaimana dan disediakan satu platform terbaik untuk menyuarakan apa yang dirasakan. Dan sebenarnya apa yang kita mahukan adalah inilah satu platform yang terbaik untuk disuarakan daripada semasa ke semasa untuk penyuaraan pendapat dan sebagainya. Okey, Diambil fahamkan bahawa Ju juga merupakan Siswa. pemegang anugerah Tokoh Siswa 2013. Ini dia kalau Tokoh Siswa bercakap ni macam ni lah. Okey, jadi kita sentuh sikit berkenaan dengan Tokoh Siswa. Agaknya setelah bergelar anugerah Tokoh Siswa ni, kan kita tahu bila kita memegang apa-apa anugerah kan, dia menjadi satu bebanan. Ada orang cakap dia menjadi satu bebanan atau menjadi satu tanggungjawab pada seorang yang menerima anugerah ni untuk menggalas tanggungjawab pada satu yang lebih besar. Jadi macam mana Ju melihat keadaan ni? Adakah Ju rasa terbeban ataupun ni tanggungjawab ni macam mana? Saya tidak melihat ini sebagai satu bebanan, yang mana saya letak ini sebagai amanah dan tanggungjawab. Sebab bila kita tahu kita ini daripada UNIZA dan adalah satu penghargaan terbesar, sebab saya anggap kita ini universiti baru nak naik dan kita ini diberi peluang untuk memegang satu yang besar, untuk membawa nama UNIZA ke satu peringkat yang lebih tinggi. Itu yang saya nampak, dan penganugerahan ini adalah satu pengiktirafan yang terlampau besar kepada kami. Saya tak menyebut saya sebab saya tidak berdiri seorang diri. Saya berdiri secara keseluruhannya, dan jujurnya saya letak ini sebagai amanah. Dan bila mana baru-baru ini saya baru pulang daripada Laos untuk misi Yayasan Sukarelawan Siswa ke Laos bersama 20 orang sukarelawan seluruh Malaysia, yang mana kita lalui proses temuduga dan sebagainya. Kita lihat walaupun kami tak masuk kelas hampir 2 minggu, itu bukan satu kita kata sebagai kegagalan kita, tidak, tapi itu adalah pengorbanan. Dan kita lihat pengorbanan itu dari satu sudut positif, yang mana kita berkorban bukan untuk diri sendiri, tapi dia kepada negara. Dan pada ketika itu juga yang seronoknya adalah Hari Malaysia, sebab tu kami di sana. Dan sifat patriotik itu lebih bila kita diletakkan di negara orang untuk sambut hari perayaan besar di negara orang. Itu dia. Apa yang dia sampaikan bila dia dah pegang mic, dia tak bagi orang lain bercakap. Lepas dah. Tak boleh lepas. Okey, Ami bersabar Ami sebab sekejap lagi kita akan tanya Ami. Ami dah berdebar dia sebenarnya. Kita dah keluar. Banyak dah keluar. Ami okey Ami? Okey. Okey, sekejap lagi kita akan bersama dengan Ami pula. Kita relax dulu. Kita dengar dulu lagu daripada Yuna, Lautan. Lagu ini merupakan lagu soundtrack daripada Legenda Budak Setan 3. Dah tengok belum? Dah tengok? Oh. Kita pun tak sempat tengok. Download. Okey, kita masih lagi bersama dengan DM pagi ini dan juga bersama dengan Syazwan, bersama dengan Ju, dan ini dia yang kita nak tunggu-tunggu ni daripada tadi pandang keluar. Okey Ami, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang diri Ami. Jadi saya Tadi kita cerita tentang diri Ami, lupa dah pula. Okey. Bila bercakap tentang tadi Syazwan dan Ju dah berkongsi tentang matlamat mereka.
Sekarang ni matlamat AMI pula. Okay. Dia belum jadi MPP, dia macam jadi wakil rakyat. Jadi agaknya apa pandangan AMI tentang apa yang nak dibuat perubahan dalam senario sekarang, ataupun apa sebenarnya yang nak dibawa kalau AMI menjadi salah seorang daripada orang yang digalas tanggungjawab sebegini? Okey, pertama kalau saya diberi peluang insya-Allah saya mungkin akan membawa suara mahasiswa ke pihak atasan untuk menjaga kebajikan mereka, kerana pelajar ni dia fokus utama untuk menjaga kebajikan dan suara mereka. Kerana mereka ni kadang mereka pemerhati kepada kerajaan. Jadi mereka banyak idea baru yang kita boleh ambil dan kita boleh semak dan kita boleh bawa ke pihak atasan maupun di UNIZA ataupun di pihak kerajaan persekutuan lah. Jadi kalau anda kata saya menjadi, saya ingin membawa suara mereka tu. Kerana suara mereka perlu didengari juga, kerana kita tak perlu terlalu rigid untuk tak boleh hanya pengurusan saja betul. Kadang kita mahasiswa pun ada juga hak mereka untuk mendengarnya, tapi melalui saluran yang betul. Cara yang sepatutnya lah, bukan yang salah kan. Pada masa kini banyak saluran yang salah, tapi sampai atau tak sampai, tapi efektifnya tak ada. Efektifnya tak ada. Jadi kalau kita nak menyampaikan satu cadangan atau apa-apa saja, mestilah saluran tu melalui saluran yang betul, dan kita mesti gunakan saluran itu dengan sebijak-bijaknya, kerana saluran tu sentiasa terbuka. Jadi dengan saluran tersebut dan bijak kita gunakan untuk mendapat keputusan ataupun suara-suara itu boleh kita dengari. Boleh didengari. Okey, bercakap tentang kebajikan pelajar. Adakah pelajar-pelajar di Malaysia ni kebajikan mereka tidak dijaga? Okey, Syazwan, kalau kita cakap tentang kebajikan pelajar daripada kita belajar, kalau kita masuk universiti, kita duduk dekat asrama, kemudian dekat asrama kita ada dewan makan. Dekat dewan makan kadang mereka diberikan kupon. Okey, ada juga pelajar yang tak dapat kupon ataupun mereka tak dapat bantuan makanan. Adakah bantuan buku yang diberikan oleh kerajaan Malaysia sekarang ni masih lagi tak mencukupi? Atau adakah universiti masih lagi tak cukup? Adakah guru tak cukup? Lecturer tak berpengalaman atau macam mana? Okey, sebelum saya mengulas, saya merupakan mantan Esko Kebajikan dan Pembangunan Pelajar, dan saya rasa soalan yang diberikan kepada saya berminat dengan soalan yang diajukan. Okey, bila melihat daripada konteks kebajikan pelajar, saya melihat infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan sudah mencukupi untuk mahasiswa dan juga pelajar menuntut ilmu di pusat pengajian masing-masing. Saya melihat dengan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan, khususnya tanpa kerajaan kita tak boleh sediakan kita tak boleh bangunkan sesebuah universiti. Kerana untuk kita nak membangunkan sesebuah universiti, kita memerlukan berbilion ringgit untuk kita nak membangunkan sesebuah universiti. Okey, saya melihat dari segi kebajikan pelajar, apa yang mahasiswa ataupun pelajar ini tidak nampak, mereka diberi satu keselesaan kepada mereka untuk mereka lihat. Okey, mereka tidak pernah mengalami kesusahan yang mana mereka tidak nampak apa yang kerajaan sumbangkan kepada mahasiswa itu sendiri. Jika kita lihat, bermula daripada sekolah rendah, bantuan RM100 diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah. Masuk ke universiti, bantuan baucer buku satu Malaysia diberikan kepada mahasiswa. Lepas tu bila menuntut ilmu, menuntut di Institut Pengajian Tinggi Awam, kerajaan beri lagi subsidi kepada mahasiswa. Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada mahasiswa, saya melihat sekiranya mahasiswa itu melihat sumbangan yang diberikan kepada kerajaan secara jelas, maksudnya mereka diberi pendedahan apa yang kerajaan beri kepada mereka, saya melihat mahasiswa akan menghargainya. Tapi jika dilihat mahasiswa hari ini, kebanyakan mahasiswa tidak nampak apa yang kerajaan sumbangkan kepada mereka, dan mereka hanya mencari kesalahan kerajaan tanpa melihat kebaikan kerajaan itu sendiri. Lepas tu bila melihat daripada konteks infrastruktur, saya tak nafikan bila kita melihat infrastruktur di sesebuah institut pengajian tinggi awam khususnya, memang saya akui infrastruktur di institut pengajian tinggi awam kebanyakan universiti masih tidak mencukupi jika nak dibandingkan dengan institut pengajian tinggi swasta. Maksudnya jika dilihat perbandingan, saya berikan perbandingan. Bila kita melihat kos teknikal di IPTA dan juga IPTS, yang mana IPTA, kebanyakan IPTA bila melihat kepada mesin ataupun kemudahan kepada pelajar teknikal, kebanyakan mereka ini adalah berkongsi sesama mereka sendiri. Jika nak dibandingkan dengan pelajar IPTS, yang mana mereka seorang satu akan dapat satu mesin. Maksudnya jika dilihat dari segi kemahiran, kita kena akui bahawa pelajar IPTS lebih
lebih selesa jika nak dibandingkan daripada IPTA. Tapi jika dilihat sumbangan yang kerajaan berikan kepada mahasiswa kini, saya secara jelas apa yang boleh saya katakan, kerajaan telah memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dari segi nak beli buku, dari segi kita nak tanggung yuran pengajian dan sebagainya. Dan andai kata subsidi itu ditarik oleh pihak kerajaan, saya merasakan mahasiswa akan merasa terbeban, dan golongan yang berpendapatan rendah mungkin tidak dapat menjejakkan kaki ke Institut Pengajian Tinggi Awam. Okey, bila kita cakap tentang golongan berpendapatan rendah, kebanyakannya ada yang mengatakan mereka ni terpaksa belajar di IPTS kerana tidak mendapat tempat di IPTA. Okey, di IPTA kita tahu orang kata dari segi teknikal, peralatan-peralatan semua kurang. Yang sepatutnya bila kita cakap tentang IPTA sepatutnya menyediakan peralatan yang sangat lengkap. Jadi bila mereka dapat menyediakan peralatan yang telah pun lengkap, jadi tak ada salahnya kalau universiti menaikkan sedikit yuran berbanding dengan IPTS yang mereka terpaksa menggunakan yuran yang dibayar oleh pelajar-pelajar ni untuk melengkapkan universiti mereka dengan perkara-perkara ini, dan tak dinafikan mereka akan lebih mahir dari segi teknikal kerana mereka mempunyai semua peralatan tu. Jadi dari segi kualiti, okey, Ju, kita cakap tentang kualiti. Nak cakap tentang Unizas ni merupakan separuh kerajaan dan ataupun sepenuhnya kerajaan. Okey. Adakah Ju melihat keadaan ini sebagai satu, dia menjadi satu bebanan dari segi pembelajaran, dia akan menjadi satu perkara yang kita rasakan kekurangan. Dia cakap, tak apalah IPTA, kita orang tak cukup barang, kita orang tak cukup peralatan, jadi kita orang agak tak berapa pandai sikit buat benda ni berbanding dengan budak IPTS. Kita orang cukup barang, jadi kita orang dapat benda serba satu, jadi mungkin kita orang lebih pandai daripada budak IPTA. Jadi macam mana Ju melihat keadaan ni? Saya bermula dengan kita melihat semua perkara ini di atas konteks generasi Y, yang mana dia lahir dia hidup dalam serba yang ada, selesa dan mewah. Jadi apabila kita lahir celik mata dengan segala benda ada depan mata, kita cenderung untuk meletakkan kelebihan itu sebagai benda yang biasa, sehinggalah ditarik satu, baru kita rasa selamanya kita hidup dalam benda yang mudah. Contoh mudah saya bagi analoginya, apabila subsidi minyak ditarik hanya 20 sen, kita yang selama ni hidup, saya 23 tahun hidup, saya tak pernah tahu. Bermaksud saya tak pernah ambil cakna betapa berkesannya 20 sen itu, sehingga ditarik, kesan itu terasa sangat. Apa yang saya boleh katakan, kita tidak boleh meletakkan atau membandingkan IPTA dan IPTS dari segi konteks fasiliti dan sebagainya, sebab kita mengambil kira inisiatif ataupun pandangan terhadap individu itu sendiri. Mengapa sehingga hari ini graduan daripada IPTS lebih tinggi kebolehpasarannya? Kerana mereka hidup dengan berpandukan duit sendiri untuk meneruskan pengajiannya. Berbanding dengan kami yang di IPTS, kita cenderung dengan hidup segalanya disediakan lebih murah dengan subsidi dan sebagainya. Kita meletakkan kelebihan ini sebagai satu yang menolak kita ke belakang di dalam zon selesa. Itu yang kita harus bendung, bila mana kita harus beri kesedaran yang kita ini bukan di zon selesa, tapi kita ini di dalam satu tempoh tahap yang kita diberikan sebaik-baik kedudukan untuk kita gunakan menjadi lebih baik. Bukannya kita dah sedia, selesa, duduk saja di situ. Tidak. Kita harus berdiri seiring bersama-sama. Tidak kiralah kita IPTS, IPG, Politek dan sebagainya. Tidak ada beza. Selagi yang tidak diukur itu berdasarkan kapasiti kebolehpasaran individu itu sendiri. Suka saya katakan, institusi pengajian di mana kita berpijak tidak harus disalahkan sekiranya kita gagal. Tidak. Dia adalah di atas kita sendiri. Kita dicampak ke mana-mana, benih yang baik dicampak ke mana akan menjadi pohon yang baik. Itulah kita. Itu yang saya boleh beri komen dari segi kebolehpasaran ataupun kita kata kelebihan yang kita dapat tapi kita tak nampak. Kita tarik baru dia nampak. Tapi haruskah kita tarik untuk dalam tempoh masa yang panjang untuk bagi kesedaran? Tidak. Cukup kita sendiri bermula dengan melihat satu perkara dari sudut yang positif. Okey, daripada tadi DM dengar perkataan cakna. Cakna ni maksudnya apa?
mengambil tahu. Mengambil tahu. Okey, itu satu perkataan baru untuk anda semua. Okey, mungkin ada yang tak tahu. Dia ada yang tanya, dia nak cakna ni apa? Perkataan orang Penang ke? Cakna. DM tahu. Kalau apa ni, kalau yang makan dekat kedai mamak tu cakni, DM tahu lah. Okey, itu kita bercakap tentang keselesaan tadi. Okey, adakah, okey, kita bercakap tentang soal kebajikan. Tadi you cakap tentang soal kebajikan, Ami. Patutkah kita dah cakap tentang berada di zon yang selesa, tetapi zon selesa dalam kemampuannya sendiri Tetapi bila kita cakap tentang soal kebajikan, patutkah sepatutnya benda ni dimasukkan sekali di universiti, dilengkapkan universiti dengan segala peralatan ini, kerana ini adalah kebajikan untuk pelajar. Tetapi masih ada lagi yang merasakan tak apa, kita hanya tumpukan kepada teori. Sebab DM pernah belajar di sekolah swasta, di kolej swasta, dan juga pernah belajar di IPTA. Perbezaan tu memang sangat ketara. Malah ketika DM nak masuk ke universiti tempatan, bila DM tanya nak ambil course ni, mereka kata, oh tak payahlah sebab you dah belajar dekat luar dan you belajar lebih better lagi dekat luar. Kalau you belajar dekat universiti ni, benda yang sama, you akan boring. Sila ambil course lain. Sampai diberikan cadangan sebegitu. Jadi Ami melihat perkara ini, tidakkah benda ini sepatutnya diletakkan sebagai perkara utama dalam kebajikan pelajar dari segi soal pendidikan, melengkapkan universiti itu sendiri? Pandangan saya memang perlu untuk melengkapkan dalam soal pendidikan, kerana institusi pendidikan itu sendiri base dia memang pendidikan. Jadi kalau perkara-perkara yang dimomokkan macam tu, yang betul belajar sama, tak perlu timbul sebenarnya, sebab itu ada persepsi personal sebenarnya. Jadi kalau kita fikir kenapa mereka buat macam tu, kerana mereka kadang dah bosan benda yang sama. Tapi kalau kita minat, macam mana pun tetap kita akan teruskan benda yang sama. Jadi kalau ikutkan, kalau kebajikan pelajar tentang pendidikan, jadi kita harus tengok kualiti universiti itu sendiri. Kadang kalau swasta ada yang kurangnya, ada yang lebihnya. Di IPTA ada lebihnya, ada kurangnya. Tapi kita macam mana pun kena tengok macam mana cara kita belajar di universiti. Kadang institusi itu memang bagus, kita sendiri yang tak bagus kadang-kadang. Jadi kita kena tanya balik diri kita, ada kita ni menyumbangkan sepenuhnya dalam universiti itu, dan institusi itu sendiri. Kerana kalau kita nak masalahkan institusi sahaja, tak boleh juga, kerana mereka dah menyediakan yang terbaik. Macam kawan saya cakap, Syazwan, dia cakap universiti dah cuba yang terbaik untuk sediakan kemudahan pelajaran, bahan-bahan pengajar. Tapi kalau kita tak nak ambil peluang tu, tak guna juga. Jadi sebab tu ada timbulnya benda yang sama, bosan, dan kita juga yang tak nak berubah. Jadi nak buat macam mana? Jadi kita tanya diri kita sendiri. Tak boleh menyalahkan 100% institusi. Syarah juga telah mengajar kita dengan sepenuh hati mereka. Kalau ikutkan, kalau mereka tak nak belajar, tak nak mengajar, mereka biar je. Kalau syarah dia, gaji tetap masuk. Tapi kita, ilmu tak masuk, tapi orang tak dapat gaji. Macam mana? Jadi kita, what we give, we get back. Itulah kita punya konsep. Belajar mestilah bersungguh-sungguh, dan janganlah memilih sangat, kerana terlalu memilih tu bahaya tau kadang. Kita akan lepas peluang. Peluang kadang datang sekali saja. Jadi mungkin itulah pendapat saya. Okey, kita faham sebab kalau kita melihat kepada kekurangan IPTA ataupun IPTS, memanglah ada timbal baliknya. Kita tolak ke bawah cerita tentang IPTS yang mempunyai segala macam kekurangan. Kita bercakap tentang IPTA dan IPTS yang agak standard, okey. Dan kita tahu bahawa ini semua adalah, orang cakap kalau yang belajar di IPTS, you all akan dapat semua benda. Belajar je lah kan, duduk je lah depan komputer, semua dah ada dekat depan tu. Cuma untuk di IPTS, di IPTA, kita memang diajar untuk berdikari. Even DM sendiri, bila kita belajar di sana, apa kekurangan dekat situ, kita kena cari sendiri di luar. Dan itu rasanya satu sasiah kepribadian pelajar-pelajar IPTA yang tidak boleh lagi disangkal oleh siapa-siapa saja, yang mereka akan mencari jalan-jalan keluar bagaimana untuk belajar dengan lebih bagus lagi. Dan juga dari segi bantuan, mungkin dalam universiti sendiri buku banyak, cuma terjemahan buku-buku dalam bahasa Melayu, terutamanya bila kita belajar tentang sesuatu benda yang teknikal dalam bahasa Inggeris, buku-buku terjemahan dalam bahasa Melayu agak berkurangan. Tapi itu tak apalah, itu tugasan orang lain untuk untuk mereka settlekan benda tu kan. Okey, kita ada banyak lagi nak cerita dengan orang ni. Ini cerita-cerita yang agak panas juga ni, khas untuk pelajar-pelajar universiti di luar sana
yang ingin mengetahui apa sebenarnya pandangan daripada pandangan pelajar sendiri. Mungkin mereka juga berpandangan benda yang sama, dan kehadiran anda di sini memberikan satu, orang kata apa, wakil kepada suara-suara belia. Okey, kita akan bersama dengan mereka sebentar. Nanti kita layan dulu lagu daripada Hani Suraya, Hujung Dunia. Okey, waktu sekarang ni 11.15 minit pagi. Seronok sebenarnya berbual dengan mereka semua ni. Banyak kisah-kisah student, student yang kita boleh kongsikan bersama dengan mereka. Okey, nampaknya hari ini perbincangan kita lebih kepada kebajikan, dan ini satu topik yang sangat menarik. Betul, ini satu topik yang sangat menarik. Seperti mana yang Syazwan kongsikan tadi, kebajikan pelajar di universiti memang menitik beratkan kepada mencari pelajar-pelajar yang susah untuk dibantu. Dan kita tahu apa pendapat Syazwan berkenaan dengan pembelajaran percuma. Pendidikan percuma. Ini dulu pernah diheboh-hebohkan, pernah dipikirkan perkara ini kan. Okey, kami nakkan pembelajaran percuma. Adakah wajar pembelajaran percuma ataupun belajar kena bayar juga, atau macam mana? Okey, pandangan peribadi saya berkenaan dengan pendidikan percuma. Jika ditanya keseluruhan mahasiswa, memang kalau ditanya pendidikan percuma, memang semua orang akan kata dia nak pendidikan percuma. Tapi jika kita melihat dari konteks ekonomi, ataupun bila kita lihat negara luar yang melaksanakan pendidikan percuma, kita melihat bila sesebuah negara itu melaksanakan pendidikan percuma, cukai yang dikenakan kepada rakyat dia juga tinggi. Jika nak dibandingkan dengan Malaysia yang mana kadar cukai itu masih rendah, nak dibandingkan dengan negara-negara yang melaksanakan sistem pendidikan percuma. Saya tidak menafikan bila kita menyebut soal pendidikan percuma, kebanyakan mahasiswa akan mengakui untuk nak menerima pendidikan percuma, yang mana kebanyakan mahasiswa ini dimomokkan bahawa pendidikan percuma ini adalah satu tugasan kepada pihak kerajaan. Tetapi jika dilihat kepada pendidikan percuma di Malaysia, saya merasakan untuk kita nak melaksanakan sistem pendidikan percuma adalah satu benda yang amat sukar. Kerana bila kita melaksanakan sistem pendidikan percuma, rakyat juga kena menanggung cukai yang agak tinggi. Lepas tu bila kita sebut soal pendidikan percuma, kita kena lihat bagaimana pencapaian mahasiswa. Maksudnya untuk kita nak melaksanakan sistem pendidikan percuma, kita ada had berapa yang kerajaan mampu tanggung mahasiswa untuk belajar. Tetapi jika kita tidak melaksanakan sistem pendidikan percuma, jika kita lihat sistem pendidikan negara kita, yang mana saya merasakan mahasiswa sesiapa saja berhak untuk nak melanjutkan pengajiannya, sama ada di Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun Institut Pengajian Tinggi Swasta maupun Institut Latihan Kemahiran, yang mana saya melihat kerajaan dah cuba yang terbaik untuk kita nak ni. Bila kita melihat mahasiswa yang tak mampu dari segi teori, kita ada kemahirannya. Bila kita lihat mahasiswa yang tak mampu daripada segi kemahirannya, kita ada teorinya. Dan kita ada juga institut yang sentiasa melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang maksudnya kita mula daripada bawah, tapi dan akhirnya mahasiswa ini berjaya. Lepas tu bila saya di Vietnam, saya berkongsi soal sistem pendidikan negara, yang mana bila saya berkongsi soal sistem pendidikan negara kita, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa di Vietnam ini begitu teruja bila kita sebut soal sistem pendidikan negara. Maksudnya dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan sudah cukup untuk mahasiswa duduk selesa di dalam kampus. Maksudnya jika nak dibanding, bukan saya nak membandingkan negara Vietnam dan juga negara Malaysia, tapi kita melihat dari segi bantuan dan juga bagaimana kita nak melaksanakan sistem pendidikan percuma itu. Lepas tu saya melihat sistem pendidikan percuma ini adalah untuk sebagai satu tarikan kepada mahasiswa untuk terlibat dengan politik sebenarnya. Yang mana jika kita melihat bila kita sebut tentang sistem pendidikan percuma, kebanyakan mahasiswa akan turun ke jalanan. Dan saya melihat negara-negara luar yang mana dia punya manifesto adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan percuma, kebanyakan mahasiswa akan turun ke jalanan. Dan itulah yang sedang dilaksanakan di Malaysia, yang mana mereka cuba menarik minat mahasiswa untuk membenci dan juga untuk menentang kerajaan sedia ada. Yang tu pandangan peribadi saya. Okey, sistem pendidikan yang dikatakan sistem pendidikan di Malaysia mendapat pujian, tapi masih lagi berlaku kes soalan bocor. Tak mana tu kan. Okey, adakah Joe melihat sistem pendidikan kita benar-benar berkesan sehingga timbulnya kes-kes soalan bocor? Rasanya kalau di universiti sendiri pun
tak pernah keluar kes soalan bocor ni. Belum pernah lagi lah. Rasanya tak pernah kita repeat paper sebab soalan bocor. Baca kita repeat paper sebab kita tak lulus. Kan? Ataupun di peringkat, kalau orang kata, kalau peringkat SPM soalan bocor, okey, faham lah, kita boleh maafkan lagi. Tapi dia di peringkat UPSR, di mana pelajar-pelajar ni telah diberikan satu depression. Seawal darjah 6, mereka dah depres dengan kes-kes sebegini. Agaknya, apa yang perlu dibuat dalam sistem pendidikan di Malaysia ni untuk diperbaiki? Sebab katanya yang terbaik, tetapi masih lagi berlaku masalah seperti ini. Saya ambil analogi kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Itu yang berlaku. Tapi kita melihat, kita tidak harus letakkan kerana satu kesalahan itu seluruh sistem pendidikan kita itu tidak baik. Itu tidak harus kita katakan sedemikian rupa. Apa yang saya boleh katakan, kalau Syazwan ke Vietnam, saya ke Laos. Dan kami berkongsi juga sistem pendidikan bila mana kita melihat sudut kebaikan kita. Berbeza di Laos, mereka ini akan naik level hanya bila mereka benar-benar lulus ujian. Bermaksud, ujian itu mereka harus lalui pertengahan dan hujung semester, lulus baru naik level 2. Lulus baru naik level 3. Bergantung kepada tahap kepintaran pelajar tersebut. Berbeza dengan kita, bermula seawal sekolah rendah, dia adalah bergantung kita habis jawab exam berapa keputusan kita layak naik tingkatan 1, tingkatan 2. Lulus, Tapi lulus di tetap juga mana tingkatan kita, satu. di mana kebaikan kita? Berbeza dengan sana, umur pelajar tidak langsung diambil kira kerana berdasarkan kepintaran. Di sistem kita, sampai satu tahap bila tingkatan 4, kita akan dipecahkan mengikut kita punya spesifikasi. Bermaksud kalau saya mahir dalam bidang sastra, saya akan pergi ke sastra walaupun keputusan saya kurang baik. Berbeza kalau dengan mereka yang lain lebih hebat dalam bidang sains dan sebagainya, mereka akan pergi ke jurusan masing-masing. Sebab kita harus akui, kalau dalam 7 juta warga negara itu, tidak semuanya dengan level kepandaian yang sama yang boleh diukur melalui sistem peperiksaan. Betul? Dan kita punya sistem sangat saya suka bila mana kita letakkan pilihan kepada pelajar itu sendiri bergantung kepada spesifikasi terhadap individu tersebut. Kemahiran dia. Kemahiran, berdasarkan kepada kemahiran. Sebab kita harus akui, dalam pembangunan negara kita harus perlukan bidang-bidang yang berlainan. Kalau saya dicampak dalam bidang kesukarelawanan, bila mana kita pergi ke satu site, saya adalah pelajar bioteknologi pertanian, saya langsung tiada asas tentang wiring dan sebagainya. Tapi yang pergi bersama-sama saya adalah pelajar daripada Politeknik yang belajar untuk wiring, dan dia adalah individu yang akan membantu saya. Bermaksud kelompok-kelompok berlainan bidang ini dicampakkan dalam, kita letak, dikumpulkan dalam satu tempat, kita akan sama-sama membangun dalam satu sudut yang lebih baik. Itu yang saya nampak lah. Yalah, sebab kalau kita tengok, kalau daripada tingkatan 4, awak umur dah berapa tahun? 16 tahun. Oh, sekarang sekolah dah jam berapa? Dah jam 6. Kita satu dekat kan. Okey, jadi sebenarnya mereka ni perlu dikembangkan juga kerana kita masih memerlukan belia. Dan belia ini harus ditingkatkan. Tidak semua belia yang pandai yang boleh skor A, tapi mereka juga boleh skor A dalam kemahiran. Dan ada juga belia yang tidak berapa pandai dari segi teori, mereka boleh mengaplikasinya dari segi amali. Okey, Ami, bila kita bercakap tentang belia-belia ini kita tahu belia sekarang ini suka kepada sesuatu yang dipanggil sangat sinonim sekarang ni, keyboard warrior. Kita saja nak cakap pasal keyboard warrior. Okey, dan mereka sentiasa meluahkan apa-apa saja tentang tentangan, sokongan atau apa-apa saja di dalam keyboard. Okey, mereka suka memviralkan tentang sesuatu perkara. Dan kita melihat ini juga berkaitan dengan apa yang dikatakan kebajikan mereka tidak terjaga. Mereka, tentunya pelajar-pelajar universiti ni, mereka tak fikir benda lain. Mereka hanya fikir waktu sekarang. Aku belajar di universiti, aku tak dapat ni, aku tak dapat ni. Aku nak ini. Dan masih lagi tak dapat. Dan ini yang menjadi viral kepada yang disampaikan. Dan ini juga sebenarnya mungkin hasil daripada depression. Kita cakap tentang soal depression sewaktu zaman persekolahan di mana mereka tak dapat semua kelebihan-kelebihannya. Dan macam yang Syazwan dan Ju kongsikan tadi, pelajar-pelajar kita ni banyak yang suka menyimpan tentang kesusahan, tentang kelemahan mereka, suka menyimpan. Malah kalau dikatakan pergi kaunselor, gila tu kot. Bila kita pergi kaunselor kan, pergi kaunselor kenapa? Dia ada masalah jiwa tu. Pergi kaunselor pun dianggap sebagai masalah jiwa ni. Sedangkan pergi kaunselor ada untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlainan. Jadi agaknya kalau Ami tengok keadaan ini bagaimana agaknya mereka ni nak berkembang sebagai manusia yang mempunyai sasial diri yang tinggi. Disebabkan kerana satunya
bila kita cakap tadi, bila Ju kata ada pelajar-pelajar ini yang kurang berkemampuan, tapi mereka tak nak ke depan bagi tahu saya tak cukup duit, saya perlukan bantuan pembelajaran, sehingga universiti terpaksa mencari. Jadi agaknya apa langkah-langkah, mulanya harapan kepada mereka ni dan langkah-langkah yang telah dibuat oleh pihak universiti untuk mencari mereka ni supaya mereka tak merasa depression dan akhirnya menjadi penentang. Okey, pertama tentang yang dah sorok dan kesusahan tu kan. Okey, tentang kesusahan tu memang kita kena cari mungkin hebahan melalui portal pelajar. Kadang kita perlu mengwarkan bahawa universiti nak mereka ni datang kepada mereka untuk maklumkan kepada mereka kenapa mereka susah, apa benda yang tidak cukup, apa masalah mereka. Sebab universiti, dalam satu universiti paling minimum pun 5,000 orang orang nak jaga. Jadi takkan 5,000 orang dan orang nak tanya seorang-seorang. Kita seorang tanya, susah tak? Jadi dia macam banyak kerja, staff pun kadang tak cukup lah. Kadang nisbah staff satu nisbah 10 kadang. Student terlalu ramai. Jadi dengan cara hebahan portal, kadang yang kedua itu pertama. Yang kedua, kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan tu kena cakna kesusahan belajar. Dia macam, contoh saya nampak Syazwan susah dia makan Maggi dah seminggu dah. Lepas tu saya tanya, kenapa kau makan Maggi seminggu? Ada macam nak diet. Kadang ayat-ayat diet cover lah kadang. Tapi sebenarnya kita boleh tangkap. Takkanlah minggu lepas makan nasi okey, tiba minggu ni seminggu makan Maggi saja. Mana kawan tu merasakan dia tu cakna atau ambil berat kepada kawan dia, akan laporkan ke pihak atasan atau pihak hal ehwal pelajar. Jadi dengan cara tu mungkin sikit sebanyak dapat membantu pihak pengurusan untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang bermasalah ataupun kekurangan dari segi kewangan, kebajikan. Okey, untuk yang keyboard warrior pula, itu sebenarnya mereka ni meluahkan perasaan sebenarnya. Mereka terlalu tak tahu nak luahkan siapa. Kalau kawan-kawan, yelah kau ada kan main-main kan pula lah, ya Maggi hari kau dating boleh kadang macam tu. Jadi tempat yang diorang nak rasa tak ada orang kacau, keyboard warrior di Facebook, di media sosial, update status pun apa kadang dia letak apa universiti aku ni makanan mahal kadang. Itu dah menimbulkan persepsi. Kadang diorang tak bagi pun beli. Jadi bila cakap makanan mahal, satu persepsi yang mak ayah tengok, oi universiti ni mahal makanan dia. Patutlah anak aku tak dapat makan. Kadang-kadang sebenarnya tak betul pun. Kadang-kadang mereka kekurangan wang, tapi dia orang meluahkan perasaan dengan cara yang salah. Lepas tu bila keyboard ori yang lain-lain kawan-kawan dia tengok, itulah aku beli ni lah, aku beli itulah. Dia nyampai. Dia nyampai. Lepas tu itulah viral tu. Lepas tu kadang pula hashtag kafe mahal kadang habis dah satu dunia boleh tengok pula. Lepas tu cara yang patutnya mereka ni kena tanya dulu pihak pengurusan dengan saluran yang betul dahulu. Di tak pun kalau di media sosial pun dia tanya pendapat. Kawan-kawan apa pendapat, dia buat tanya macam questionnaire, macam survey. Setuju tak? Setuju. Itulah, lepas tu bawa ke pihak pengurusan. Jadi kalau dia timbulkan persepsi, sebenarnya kita dalam dunia sekarang, dunia war of perception tau. Jadi persepsi tu benda yang kadang betul, kadang tak betul, kadang menjadi fitnah. Bila macam tu bahaya. Kadang seseorang negara pun jatuh sebab persepsi yang kadang tidak betul, tapi memomokkan dengan tangan-tangan asing yang jatuhkan sebuah negara. Jadi dia menambah. Diorang pula teman-teman ini dah letak pula gambar, kadang gambar separuh. Bawah tu dah ada makanan tapi macam makan sedikit. Persepsi macam-macam boleh create. Bersama media sosial sangat bahaya. Jadi mungkin nasihat saya kepada anak muda, kaji dahulu satu isu, tanya dulu orang yang berautoriti untuk mendapat jawapan yang pasti. Kerana bila jawapan tidak pasti, itulah diorang akan membuat andaian, apa tomahan, marah semua. Jadi itulah keyboard warrior ni akan tercipta secara automatik kadang-kadang. Itulah kau dia sambung. Ego yang tinggi. Ego yang tinggi. Lepas tu kadang grup-grup macam ni dia tak nak siapa dengan orang tau. Dia kerja dah anggap hari-hari Facebook. Lepas tu tengok ni, tengok blog ni. Lepas tu copy paste letak dah. So tak boleh. Lepas tu juga kena kaji. Mahasiswa ni dia, mahasiswa tu, konsep mahasiswa adalah golongan intelektual. Sebab dia banyak ilmu. Jadi kita perlu kaji. Kalau kita tak perlu kaji, tak payah masuk universiti lah. Tak perlu ada ilmu. Mungkin disebabkan status mahasiswa, mereka merasakan mereka ni orang-orang hebat. Jadi nak meletakkan sesuatu status dalam Facebook tu, mereka nak menjadi orang yang pertama memberikan perception. Dan kita sentiasa menjadi orang
yang manusia selalunya bila sesuatu benda yang pertama sekali keluar, perception yang pertama itu yang kita akan percaya sebelum datangnya pendapat kedua, ketiga dan keempat seterusnya. Betul tak? Betul. Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan sambung lagi. Sedikit lagi di penghujungnya. Dan pastikan anda terus bersama dengan My Suara FM. Saya jawab call dulu lah. Okey, masing-masing dah lapar. Kita macam-macam dah ni. Okey, dan terima kasih sekali lagi pada anda semua yang telah datang ke konti My Suara FM, dan kita pun dah sampai ke penghujungnya. Mungkin ada sedikit kata-kata akhir daripada Syazwan berkenaan dengan manifesto belia. Lepas ni mana tahu tiba-tiba tercalon sekali lagi kan. Okey, saya tertarik dengan kata-kata Profesor Dr. Muhayya, yang mana Profesor kata manusia yang bermasalah adalah manusia yang sentiasa mencari masalah. Tetapi manusia yang tidak bermasalah adalah manusia yang sentiasa sentiasa mencari penyelesaian. Maksudnya di sini, bila kita just mencari masalah tanpa mencari jalan penyelesaian, itu adalah manusia yang bermasalah. Tetapi bila kita manusia yang ada masalah tapi kita fikir jalan penyelesaiannya, itu adalah manusia yang cuba cari jalan penyelesaian dan manusia yang tak bermasalah. Jika kita lihat dari konteks belia hari ini, saya suka generasi belia hari ini cuba bila ada masalah cuba cari jalan penyelesaiannya. Saya merasakan jika dilihat menteri-menteri hari ini, kebanyakan menteri bukan hanya duduk di pejabat sahaja, tetapi mereka turun jumpa rakyat. Jika satu ketika dahulu bila kita nak jumpa menteri, satu benda yang amat sukar, tetapi jika hari ini mahasiswa sewenang-wenangnya boleh berjumpa dengan menteri. Jika kita lihat belia hari ini, jangan hanya mencari masalah tapi cari jalan penyelesaian. Saya juga menggalakkan mahasiswa untuk terlibat dengan Parlimen Belia, yang mana pada pendapat peribadi saya, Parlimen Belia adalah satu saluran yang terbaik untuk generasi belia menyalurkan apa-apa masalah, apa-apa pandangan berkenaan dengan belia direct kepada kerajaan. Saya juga ada mahasiswa turun parlimen. Kita ada mahasiswa turun parlimen, yang mana mahasiswa diberi peluang untuk duduk bersama dengan ahli parlimen, berkongsi apa yang ahli parlimen buat dan lakukan apa yang ahli parlimen lakukan kepada rakyat. So dekat situ kita boleh lihat banyak saluran yang disediakan oleh pihak kerajaan ataupun disediakan oleh pihak universiti sekalipun dalam kita nak cuba selesaikan masalah, tetapi bergantung kepada individu itu untuk cari saluran-saluran yang betul. Jangan hanya mencari saluran-saluran yang kita rasakan provokasi ataupun satu saluran yang hanya emosi semata-mata. Tapi carilah saluran yang kita dapat atasi penyelesaian di hujungnya. Itu kata-kata saya. Itu dia. Cari orang yang bermasalah adalah orang yang sentiasa nak menerbitkan masalah. Yes. Dia semua dah penerbitan masalah. Maklumlah, producer TV. Okey, kata-kata daripada tokoh siswa 2013 kita pula. Saya sebenarnya bila sebut tokoh tu, saya rasa macam satu perkataan yang terpukul pada saya. Besar tanggungjawab tu. Generasi Y hari ini, bila kita bercerita, semuanya adalah tentang keyboard warrior. Pada saya, luahan perasaan itu bagus sebab kita melepaskan apa yang tersimpan. Tapi kritikan atau kutukan itu harus kita jaga. Kalau kita selitkan dengan kritikan atau kutukan, masukkan dengan penyelesaian atau susulan solusi. Itu baru nampak bagaimana cara kita melihat satu-satu perkara, sama ada kita ini hanya mendukung kepada masalah atau kita golongan yang mencari penyelesaian kepada masalah. Perkara yang betul harus kita angkat, perkara yang salah harus kita betulkan. Itu apa yang selalu saya pegang. Dan yang keduanya, kita menjadi seorang manusia, terpulang sama ada kita belia, golongan warga tua dan sebagainya, haruslah melihat satu perkara itu sentiasa daripada sudut yang positif. Saya bagi contoh mudah sebab sekarang kita dengan subsidi 20 sen minyak kan. Apabila berlaku perkara ini, bagaimana cara kita melihat sesuatu perkara? Kita uji seseorang itu. Sebagai contoh, kalau saya lihat penurunan subsidi 20 sen itu sebagai satu masalah yang besar, saya akan jadi seseorang yang memberontak. Sebaliknya, kalau saya melihat penurunan subsidi 20 sen itu sebagai satu cabaran kepada saya, maka saya akan menjadikan diri saya sebagai seorang yang lebih mencari peluang pekerjaan sampingan untuk saya tampung
penurunan subsidi 20% ini. Sehingga kan kalaulah subsidi ini dipulangkan kembali, saya jadi orang yang lebih selesa daripada sebelum ini. Atas alasan apa? Sebelum ini saya tidak mengeluh, malahan saya ambil itu sebagai cabaran. Kepada semua yang mendengar, sama je, kita tetap manusia dan kadang-kadang kita terlepas dan terbuat silap. Kalau silap itu kita ulang kali kedua, kita bukanlah manusia yang baik. Sebab sejarah itu maha guru, ayah saya selalu sebut. Dan kita belajar daripada sejarah. Kalaulah kita ini golongan yang terus duduk dalam sejarah, duduklah di situ. Tapi apa yang kesedihan terbesar kita adalah kita melihat orang lain berjalan ke depan. Kenapa harus kita masih duduk di situ? Kita harus jalan bersama-sama ke depan dengan yang lain. Terima kasih. Jadi masing-masing sudah ada kasut masing-masing. Jalanlah ke depan, jangan duduk dalam sejarah yang sedia ada. Ami, harapan Ami untuk benda kita. Manifesto Ami pula. Manifesto macam tanding. Okey, suka saya sebut satu frasa oleh pendiang Presiden USA, iaitu John F. Kennedy, ask not what your country do for you, but ask what you do for your country. Itu maknanya saya nak mengajak semua belia khususnya dan rakyat Malaysia amnya untuk menyumbang seberapa banyak kita berbakti kepada negara untuk membangunkan sama-sama. Kerana kita sama-sama duduk Malaysia, kerana kita berbilang kaum, kita mesti bersatu padu. Apa yang saya lihat, kita ni semakin berpecah. Jadi dengan berpecah, seperti peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi dengan itu saya menyeru agar semua rakyat Malaysia dan mahasiswa belia semua, tolonglah kita bersatu dan menyelesaikan isu sama-sama. Jika ada isu yang membabitkan negara, jangan kita hanya hentam membabi buta saja tanpa kita menyiasat apa dasarnya dilaksanakan tersebut, apa tujuannya. Mesti ada baik dan buruknya. Kalau buruk, kita cadangkan kepada pihak atasan. Kalau baik, kita war-warkan. Suka saya petik kata daripada ayahanda kami, Profesor Dr. Madya Niwan bin Omar, bahawa kita kena bersangka baik dengan kerajaan. Kerana setiap tindakan kerajaan, kita mestilah membuat untuk kebajikan rakyatnya. Tiada kerajaan nak buat sesuatu untuk menindas rakyatnya. Jadi saya harap kita bersama-sama untuk ubah pemikiran kita, corak mentaliti kita, untuk kita membangunkan negara dengan apa cara sekalipun, dari baik segi masyarakat, infrastruktur, pendidikan, belia, masalah sosial, bersama-sama kita hadapi untuk mengejar negara Malaysia maju, aman dan sejahtera. Jadi dengan itu Malaysia naik di mata dunia kerana kesatuan rakyatnya. Oleh itu harap semua jangan berpecah belah, bersatu padu. Sebab konsep Satu Malaysia yang dibawa oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Presiden kita, sangat bagus. Konsep untuk penyatuan dan penerimaan. Biasalah kadang kaum lain ada yang kurang, ada yang lebihnya. Kita acceptance tu penting dalam isi Satu Malaysia itu. Jadi akhir kata, sama-sama kita membantu negara kita, majukan negara kita, dan majulah belia untuk negara. Okey, yang pentingnya sekali, setiap kelemahan ataupun setiap kekurangan tu kita hadapikan dia sebagai satu cabaran dan kita bawa dia sebagai satu semangat untuk kita berjaya dalam keadaan apa sekalipun, dalam cara mana sekalipun, asalkan cara itu berhalal dengan tujuannya. Okey. Dan juga kita juga harus ingat, kalau sekiranya kita mempunyai setiap pandangan atau apa-apa sahaja persepsi kita terhadap kerajaan atau terhadap sesiapa sahaja sesama manusia, perkara yang paling penting sekali ialah kita perlu menilai dahulu sebelum kita mengeluarkan apa-apa kenyataan. Dan membaca dahulu itu penting sebenarnya. Sebenarnya bulan bahasa kebangsaan ni. Bacalah buku-buku dan kita boleh pelbagaikan lagi kosakata, bahasa kan. Sekarang ini dalam bulan bahasa kebangsaan yang baru saja dilancarkan, dan kita harapkan semua orang, kita tahu Malaysia ni adalah golongan yang kurang membaca. Disebabkan kekurangan membaca, walaupun surat khabar juga adalah satu bahan yang cukup penting untuk kita baca supaya kita tahu semua jenis berita. Berita dalam negara, berita luar negara, rencana-rencana dalam akhbar juga adalah yang terbaik kan. Okey, dan terima kasih. Dia nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Syazwan, kepada Ju dan juga
Ami Sama-sama. yang telah sudi datang ke Konti My Suara FM, dan juga kepada kawan-kawan anda di luar sana, pelajar-pelajar Indonesia yang berada di luar Konti yang sedang mendengarkan anda ketika ini. Dan kita harapkan selepas ini belia kita akan lebih bersemangat dalam menerajui kehidupan masing-masing, dan juga kita harapkan mereka dapat menjadi pelajar-pelajar yang mempunyai sasiah budi yang tinggi. InsyaAllah mereka ini akan menjadi, kita harapkan program Parlimen Belia ini akan menjadi satu program yang platform untuk belia-belia kita menjadi salah seorang seperti mana parlimen yang sedia ada. Dan juga DM nak ucapkan selamat maju jaya untuk program petang ini, Bicara Orang Muda, yang diajukan oleh My Suara FM dan juga Dewan Amal Islami, yang akan berlangsung di Rumah Pena pada jam 4:30 petang. Jadi kalau program ni siapa-siapa boleh datang kan? Siapa-siapa tu. Satu kan. Kami dijemput. Tapi rasanya kalau program sebegini sesiapa saja boleh datang, terbuka, boleh datang ke Rumah Pena jam 4:30 petang ni, Bicara Orang Muda, yang akan dirakamkan. Dia tak pastilah nak disiarkan secara langsung ke tidak, tapi akan dirakamkan, dan insyaAllah kalau anda yang tak berkesempatan, kita akan siarkan kembali rakaman ini di My Suara FM. Okay, terima kasih sekali lagi kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sama-sama. Sama-sama nak keluar. Panas sejuk ni.